Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini kita dah masuk hari yang ketujuh dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita sambung perkongsian ringkas kita dengan satu lagi ayat pilihan. Kali ini surah Al-Ma'idah juzuk yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan barakahnya kepada kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik daripada apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ironinya, ada di kalangan manusia, dia ini merasakan perkara-perkara dunia ini semuanya tidak bagus, semuanya melalaikan. Kerana itu, ada di kalangan manusia yang buat keputusan untuk tidak berkahwin. Kerana merasakan perkahwinan itu akan mengganggu ibadahnya kepada Allah SWT. Ada juga yang sengaja memakai pakaian yang buruk-buruk, compang-camping, kononnya untuk menunjukkan zuhud kepada Allah SWT. Ada juga yang mengharamkan ke atas diri mereka makanan, ada yang mengharamkan kepada diri mereka pakaian, dan yang dihalalkan cuma sedikit sahaja, sekadar cukup untuk orang kata sekadar cukup untuk tidak mati atau cukup untuk menutup aurat begitu saja. Dari antara manusia juga cuba untuk puasa sunat setiap hari sepanjang tahun. Namun, apabila kita lihat kepada ayat yang kita bacakan tadi, Allah suruh kita memakan makanan yang halal lagi baik. Dan Allah suruh kita makan daripada apa yang telah direzekikan, yang ini diberikan olehnya. Di sini kita sebenarnya diajar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya tak larang pun kita makan makanan yang sedap-sedap. Sebab memang Allah sendiri yang jadikan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia telah menjadikan semuanya untuk kalian. Jadi seperti mana kita pernah bincangkan, Allah jadikan manusia ini antara sebab utama dia agar dia, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dia dapat menunjukkan rahmat dan kasih sayang, yakni cintanya. Ada orang salah faham. Dia ingat makan yang baik-baik, ingat makan yang sedap-sedap misalnya, akan menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebenarnya dalam Islam tidak begitu. Dengan memakan makanan ini sebenarnya kita dapat bersyukur atas nikmat dan kasih sayang yang Allah limpahkan melalui makanan yang kita makan, melalui minuman yang kita minum. Cara untuk merasai kasih sayang itu ialah antara ialah dengan merenung sumber rezeki yang kita makan itu. Betapa besarnya rahmat Allah sampai rezeki itu dapat kepada kita. Renungkanlah nasi yang kita makan. Kita renungkan nasi yang kita makan, bagaimana dia sebenarnya ditanam. Asalnya benih padi ditanam. Kemudian telah tumbuh, kemudian dituai pula, diproses pula jadi beras. Tinggal kita nak beli beras je. Tinggal kita beli beras, betul tak nak nasi, kita makan. Kalau kita tak nak makan, kita makan kat restoran, orang masak, kita tinggal masuk kat dalam mulut saja. Padahal tadi daripada nasi itu, sebutir nasi itu kita makan, kita bukan makan satu butir, banyak butir. Maka sebenarnya dia ada satu usaha yang cukup berat daripada orang lain, susah payah, kena tunggu masa menuai dan sebagainya, tunggu pula proses dan sebagainya, melibatkan banyak sekali proses, tapi kita dapat dengan sangat mudah, dan sepatutnya kita syukuri nikmat itu. Itu juga ikan. Misalnya ikan yang sedap-sedap kita makan. Macam-macam resipi ada. Entah laut mana asal dia. Ada nelayan tangkap meredah laut yang bergelora, dijual, malah ada yang dieksport ke negara atau negeri kita. Tahu-tahu dah ada kat pinggan kita. Dan kita lah kambing dan sebagainya, nak bela, nak kejar dan sebagainya. nak pelihara sehingga dia besar, nak sembelih lagi. Macam-macam hal lagi. Kemudian tahu-tahu dah ada kat dalam mulut kita. Besarnya nikmat dan rahmat Allah melalui rezeki makanan yang dia kurniakan kepada kita. Makanya ayat ini menjelaskan bahawa Islam tidak melarang kita makan yang baik-baik. Islam tak larang. Bahkan Islam suruh memakan suatu benda-benda yang elok. Islam bukan agama yang halang umatnya makan daging misalnya. Tetapi yang Islam ajar ialah jangan melampaui batas dalam semua keadaan. Jangan menginginkan yang haram. Sedangkan yang halal di muka bumi itu sebenarnya lebih banyak daripada yang halal. Hanya berapa sahaja yang Allah haramkan.
Minta maaf. Sedangkan yang halal tu di muka Allah sebenarnya lebih banyak daripada perkara yang haram. Hanya berapa saja yang Allah haramkan, di mana Allah tahu apa yang terbaik untukmu dan sebagai ujian untuk melihat boleh tak kamu bersabar dengan sedikit yang diharamkan, sedangkan banyak lagi di muka bumi Allah ini yang halal. Islam juga tidak melarang kita makan yang sedap-sedap misalnya. Cumanya jangan makan makanan yang boleh merosakkan diri kita, yang tak elok atau berlebihan sehingga merosakkan kesihatan, sehingga merosakkan akal dan sebagainya. Makanya di bulan Ramadan yang mulia ini, kita ambil kesempatan untuk merenung nikmat makanan yang Allah limpahkan kepada kita, yang sering sebenarnya kita terlepas pandang. Berapa banyak kali kita merungut, berapa banyak kali kita merungut makanan tak sedap, terlebih masak, terkurang masak, terlebih masin, manis, sedangkan ada yang tak berpeluang untuk makan walaupun segenggam seperti mana yang kita dah dapat. Ada yang tak berpeluang untuk makan macam kita. Dan di bulan Ramadan ini jugalah sebenarnya bagus untuk kita belajar bahawa Allah membuat syariat mutlak menahan sebentar nikmat makan dan minum terutamanya, tapi kita boleh nikmat semula, kita boleh nikmati semula waktu berbuka nanti, waktu bersahur, cumanya jangan melampaui batas. Itu saja. Nanti raya malah diharamkan puasa, kena makan hari pertama tu, kena makan. Disunatkan makan sebelum pergi solat Aidilfitri. Sebagai apa? Menunjukkan kesyukuran atas rezeki yang diberi. Dan itulah cara untuk kita membesarkan Allah SWT atas nikmat yang dia beri kepada kita. Lihat Adam AS, disuruh makan sesuka hati daripada mana-mana pun di syurga. Tapi cuma jangan dekati satu pokok sahaja sebagai ujian bagi dia. Barangkali untuk mendidik kita setelah mendapat banyak yang halal, kenapa pergi cari benda yang Allah larang lagi? Kenapa perlu cari perkara yang haram lagi? Karena walaupun ayat ini tentang makanan, tentu saja dia boleh diaplikasikan tentang perkara lain. Ada pasangan yang halal, kenapa masih cari yang haram? Kenapa masih perlu melihat kepada yang tidak halal bagi kamu? Jadi bulan Ramadan ini sebenarnya sangat baik untuk kita tarbiyah diri kita dengan ayat ini, di mana ia adalah satu tarbiyah yang cukup hebat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tahan segala nikmat yang kita ada yang diberi kepada kita tu di siang hari daripada makan dan minum antaranya, mengajar dan mengingatkan kita bahawa rezeki itu milik Allah. Dia yang beri. Jadi apabila dia beri, dia boleh tahan bila-bila masa dia mahu. Kelak dia boleh saja tarik nikmat makan dan minum dengan timpakan kita sakit misalnya, na'udzubillah, yang menyebabkan kita tak boleh nak rasa nikmat tu lagi. Jadi jangan sampai Allah tarik nikmat kita baru kita nak sedar Allah ini besar sangat apa yang dia beri, nikmat yang dia beri rezekikan kepada kita. Makanya sebab Allah dah beri rezeki, bertakwalah kepada Allah, yakni berterusan menurut segala perintah dia dan menjauhi segala larangannya. Janganlah balas anugerah Allah SWT dengan mendahaka kepada dia pula. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan diri kita orang yang sentiasa mensyukuri nikmat yang dia kurniakan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan rezeki yang baik, rezeki yang halal, kita akan lebih berupaya dan bersemangat untuk memperhambakan diri kepadanya dengan memperbanyakkan amal ibadah dan tidak melampaui batas dengan mencari yang tidak halal dan tidak baik pula setelah Allah bagi perkara-perkara yang halal kepada kita. Wallahu a'lam. Cukup dulu untuk setakat ini. Hari ini insya-Allah kita jumpa lagi esok untuk tadabbur ayat-ayat lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.